Di Pesta Buku Selangor, saya di Pesta Buku Selangor, saya minta agak diskaun tapi tak dapat. Tak adalah, itu just nanti saya akan bagi apa kata kenapa kita tak bagi diskaun. Kita akan jawab. Itu strategi juga. Itu memang strategi. Anda sedang mendengar Musim Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada warga USIM dan juga para penonton. Bersama saya pada hari ini adalah Puan Ainul Muayyanah, iaitu beliau merupakan pengurus jualan pemasaran daripada syarikat Inisiatif Buku Darul Ihsan atau lebih dikenali sebagai Buku IBDI. Kami membawakan siaran podcast daripada USIM, dan siaran ini merupakan satu medium yang kita akan membincangkan dari sudut akademik dan bukan akademik tentang isu-isu semasa dari point of view nakli dan akli, tentang pelbagai topik yang menarik dan informatif untuk pendengar dan penonton semua. Okey, tanpa buang masa, kami pada kali ini USIM Podcast membawa tema berkenaan dengan pemasaran buku ilmiah. Itu tajuk besar dia adalah pemasaran buku ilmiah, dan kita akan bincangkan tentang pelbagai topik dan isu berkaitan berkenaan dengan strategi penjualan buku ilmiah yang berkesan daripada pakar dari luar USIM. Kita ada tetamu ni. Okey, dalam siri ini kita akan membincangkanlah seperti saya maklumkan ni berkenaan dengan strategi penjualan buku ilmiah yang berkesan bersama dengan Puan Ainul. Sebelum tu saya introduction sikitlah berkenaan dengan strategi pemasaran. Dia berkenaan strategi pemasaran ni merupakan orang cakap game keseluruhan berkenaan dengan perniagaan untuk mengambil perhatian bakal pengguna dan juga menjadikan pelanggan tu adalah untuk membeli produk atau perkhidmatan kita. Okey, strategi pemasaran juga untuk jualan buku kita perlu akan adakan plan yang komprehensif yang direka atau dirumus untuk mencapai objektif pemasaran tersebut. Dan ia juga perlu mempunyai plan-plan untuk mencapai objektif dan juga jualan kita. Okey. Pelbagai strategi dan teknik atau taktik yang digunakan oleh peniaga-peniaga di luar dalam sektor pemasaran dan sektor buku, dan kali ini kita hanya berbincangkan secara santai berkenaan dengan strategi penjualan buku ilmiah. Kita kecilkan je lah, sebab IBDI pun lebih kurang sama macam penerbit USIM. Dan rasanya buku-buku yang diterbitkan oleh IBDI lebih kepada ilmiah popular. Macam kami di penerbit USIM lebih kepada penerbitan ilmiah berkenaan dengan buku-buku bidang-bidang di dalam USIM seperti syariah dan undang-undang, ekonomi muamalat, Quran Sunnah, bidang-bidang berkenaan agama yang ditulis sendiri oleh penulis-penulis daripada pensyarah universiti sendiri. Dan tanpa membuang masa, kita tak nak ni sebab kita ada masa lebih kurang sejam. Rasanya macam kami dah berborak sebelum ni dengan Puan Ainul. Rasanya tak cukup sejam, tapi kita akan kompreskan dalam masa sejam ni supaya knowledge ni yang dikongsi oleh Puan Ainul kita dapat bukan dapat berkah, kita dapat ambil knowledge ni untuk kita implementkan dalam kita punya strategi pemasaran jualan ni. Okey, tanpa membuang masa, saya terus kepada Puan Ainul. Rasa dia tak sabar sebenarnya nak tak sedia nak bercakap tu. Okey, first kita nak tahulah tentang latar belakang Puan Ainul sendiri. Mungkin pendengar nak tahu dari mana sebelum ni di mana, dan bersama dengan IBDI dah berapa lama, dan apa produk sebenarnya IBDI bawakan ni? Assalamualaikum, saya Ainul Muayyanah. Okay. Biasa saya sebenarnya zaman saya belajar biologi. Degree saya dalam biologi. Tetapi kerana saya minat pada dunia buku dan juga penulisan, jadi saya memang habis belajar tu saya menjadi editor untuk buku Dictionary Publication masa tu. Jadi dengan di bawah juga Khadijah Hashim, K Publishing. Jadi saya belajar buat buku sastra, buat buku sekolah. Kemudian berpindah ke penerbit Aras Mega. Aras Mega ni saya mengadakan komik. Penerbit ni memang saya selalu dengar lah. Cerdik Publication Aras Mega semua ni. Kemudian dalam setahun macam tu saya di dalam ada kebetulan masa tu Institut Terjemahan Buku Malaysia. ITBM. Masa tu dia ITNM. betul, Institut Terjemahan Negara Malaysia. Dia baru di branding, dia nak cari seorang editor sastra, tapi kriteria aja editor sastra tu mesti seorang penulis.
Dan saya kebetulan saya memang penulis. Bukan kita dia seorang dalam bidang sastra. Dia kalau editor dia juga seorang penulis sebab masa tu kita nak meyakinkan penulis-penulis sastra ni untuk terbit bersama dengan ITBM lah. Jadi saya masuk ke ITBM tu, saya memang kebetulan memang saya dah menulis sejak saya sekolah menengah lagi. Dah saya juga peserta Minggu Penulis Remaja Dewan Bahasa dan Pustaka. Memang minat betul lah ni, walaupun dalam bidang biologi. Torih ni perkataan dah keluar dalam tu. Jadi selepas tu di ITBM saya menjadi editor dalam 10 tahun macam tu lah. Dalam 7-8 tahun macam tu. Kemudian saya masa tu ada perstrukturan semula. Jadi kata ada satu kekosongan di bahagian kedai buku. Masa tu kedai buku saja. Jadi saya ni masa tu memang tak tahu DO ni apa, invoice ni apa. Memang berkenaan dengan dokumen perniagaan. Dokumen perniagaan, terma-terma perniagaan. Saya memang betul. Sebab saya memang bidang biologi, bidang editor, memang lari. Tapi saya rasa saya suka cabaran. Jadi suka cabaran. Jadi apabila saya masuk tu, saya memang bermula dari bawah. Masa tu ketika tahun 2018 masa tu, jadi macam mana kita nak menghabiskan stok buku yang sangat banyak. Sehingga macam sampai buku tu terpaksa berebut-rebut lah. Kadang sampai tahap terpaksa pergi dekat bilik bos, kata buku ni nak jual tak? Saya nak beli, ada peminat, ada pembaca nak. Sampai ke bos pun merelakan lah. Kemudian 2 tahun kebelakangan ni saya menukar angin dan berpindah menjadi pengurus jualan di IBD Ilham Sdn Bhd. Dilama lah. Jadi perjalanan ni panjang sebab bila kita bercerita, saya akan kongsikan sebab latar saya memang di bahagian editor. Jadi editor tu 10 tahun kita menjadikan konten, kita menjadikan kandungan, membangunkan kandungan. Kemudian macam mana kita nak menjual kandungan tersebut. Jadi saya alamilah detik-detik gemilang, cemerlang, terbilang. Semua saya alami dan di IBDE. Kerana waktu itu IBD pun masa tu satu buku dia sudah diterbitkan. Dia dah IBD ini dia punya barisan board of director je. Memang sudah menjadi penterjemah dan penerbit buku hampir 20 tahun. Maknanya dalam IBD itu board director pun minat tentang memang buku. Memang penterjemah. Dia dah 20 tahun. Kemudian mereka pun masih mencari strategi macam mana mereka pun cerita-cerita. Hari pertama mereka dalam berundingan perbincangan tu, dia kata, Ainul, saya teringin nak sangat 1,000 buku dicetak ni terjual masa setahun. Selalunya kan Ainul, kami cetak 1,000 ni 3-4 tahun belum tentu terjual. Itu satu. Kedua, dia kata Ainul, apa ni, kalau boleh dia nak buku Muhammad ni sekurang-kurangnya 30,000. Dia nak 30,000 je terjual. 30,000 dalam satu tahun ke atau dia tak ada estimate? Terjual. 30,000 semua terjual. Hidup ni dia dapat melihat 30,000 buku terjual. Jadi saya masa tu mengambil sebagai satu cabaran lah. Kerana di masa di ITBM, masa tu saya di ITBM pun kita ada nilai buku masa tu dekat 4 juta macam tu. Saya memang reducekan sampai buku habis stok buku ni. Jadi saya melihat ada ruang yang kita boleh bekerjasama. Satu, kerana saya melihat kita kena melawan stigma bahawa rakyat Malaysia tidak membaca. Satu, saya melawan stigma bahawa orang tidak lagi membaca buku. Ketiga, saya nak melawan stigma bahawa buku tidak boleh dijual. Jadi saya ada satu falsafah hidup saya lah waktu tu. Yang itu pertama, saya ingin menjadi kapitalis yang bermaruah. Maksudnya kita jual banyak buku, tapi kita tidak kita menjual buku yang bagus, yang berkualiti. Tu saya memang terapkan falsafah tu dekat staf saya jugalah. Apa saja kita kena jual buku, apa saja buku kita kena jual, walaupun macam susah pun buku tersebut kita kena cari jalan untuk jual. Tetapi kita mesti menjual buku yang baik kepada masyarakat. Itu satu. Dan kedua adalah untuk membawa satu pemahaman baru bahawa buku bukan semata buku. Buku ni bukan hanya untuk dibaca. Buku adalah gaya hidup. Kalau kita faham dua falsafah ni, senanglah nak berbicara lebih lanjut lagi. Sebab kalau kita fikir buku ni adalah produk, macam mana kita nak jual buku ni? Jadi kita ada mengalami halangan dan kesukaran lah. Betul. Dan membetulkan fikiran kita tu ada benda pertama. Jadi itu benda pertama saya cakap dengan bos saya lah. Sejauh mana kita sanggup nak berubah, sejauh mana you sanggup mengambil perubahan drastik, membetulkan semua. Sebab saya bukan membetulkan bahagian penerbitan saja, saya membetulkan the whole ekosistem dalam industri perbukuan ni. Sebab
kita bukan hanya terbit buku short sendiri, kita kena dah ada sebab bila kita editor kan, saya terima manuskrip tu saja masa saya jadi editor, saya dah boleh membayangkan tajuk dia apa, pasaran dia apa, sasaran pembaca dia siapa, dia akan jadi apa, dia akan menang hadiah ke tak. Ketika saya pegang manuskrip ni boleh menang hadiah Sastra Perdana Malaysia. Dan ini betul, memang ada manuskrip yang saya pegang, dia memang menang hadiah Sastra Perdana Malaysia. Jadi dia macam kalau ada video kan, dia video pelanggan tiba membayangkan masa depan kan. Saya macam tu lah. Saya bila pelanggan dengan buku ni, buku ni akan jadi apa. Sama ada dia menjadi atau tidak, mungkin strategi dia kena atau tidak. Jadi saya ketika itu perjalanan lah. Jadi saya memang asalnya tu konten, kandungan tu memang forte saya. Kemudian bila buku ni kita hanya, maksudnya bila kita berbicara tentang buku ni, kita memang dah tahu luar dalam tentang buku tersebut. So mana Puan Ainul dah berapa lama sebenarnya dengan IBDA? Baru 2 tahun. 2 tahun. Saya bulan 1 ni genap 2 tahun. Bulan 1 genap tahun. Saya ingat saya beli buku Muhammad sebelum meletup lagi. Masa di Pesta Buku Selangor, saya di Pesta Buku Selangor, saya minta agak diskaun tapi tak dapat. Tak adalah, itu just nanti saya akan bagi apa kata, kenapa kita tak bagi diskaun. Kita akan jawab. Itu strategi juga. Itu memang strategi. Kita buat dengan kesedaran. Sebab kita kan ada kapitalis bermaruah. Ya, betul. Saya dengan kapitalis yang bermaruah dalam bidang buku. Dan juga saya juga minat apa yang Puan Ainul cakap berkenaan dengan konten tu yang cakap buku ilmiah ni, orang cakap susah nak terbit, lambat nak terbit. Sebenarnya bukan lambat, kami sebenarnya mementingkan kualiti. So kualiti tu berkenaan dengan senang kita fakta. Fakta tu yang penting. Kalau fakta tu salah, apa buku yang kita jual, knowledge kepada orang awam, benda tu akan jadi salah lah. Akan salah sampai bila-bila. So that's why sebab buku-buku ilmiah ni adalah buku yang berkualiti, yang wajib dibaca oleh masyarakat umum. Dan juga sebagai bahan rujukan, kalau nak bercakap kadang orang-orang netizen, panggil netizen lah. Kalau dekat Facebook tu, kalau netizen yang membaca, dia akan tulis bawah reference daripada buku mana, itu adalah netizen yang bermaruah juga tu, daripada membeli buku yang kapitalis yang bermaruah juga. Okey, saya tak nak Pak ni, kita pun baru intro ni dah dekat, saya dekat 10 minit ni. Kena panjang sikit lah. Okey. Nanti kita buat sesi kedua. Okey, yang kedua, saya rasa macam Puan Ainul dah jawab ni, tapi saya nak lebih mendalam lagi berkenaan dengan kenapa, ialah bagi editor, tetapi dia memegang apa yang sebenarnya minat tentang dalam bidang pemasaran buku ni. Okey, saya masa kita kongsi lah apa yang saya kongsi dengan pengurusan IBD masa tu adalah, kita percaya bahawa pembaca ni dia ada tiga peringkat. Itu pembaca pemula, pembaca pemula, pembaca pertengahan dengan pembaca elit. Pembaca elit ni dia dah orang kata dah pandai memilih. Jadi apa tu pembaca pemula? Dia macam barang dia macam barang. Macam barang premium, barang sebab apabila kita macam ni tahu, sebab saya selalu datang tu benda dah ada. Benda dah ada, jadi macam mana kita nak menggayakan benda ni untuk kepada public lah. Contoh macam orang beli buku Muhammad, orang ingat, orang tanya saya, ni buku agama. Saya kata tak, ni buku biografi. Dia lain tau. Bila kita sebut biografi dengan kita sebut ia adalah buku agama, dia akan membawa audiens yang berbeza, pembaca yang berbeza, sasaran demografi yang berbeza. Dia ada berbeza. Jadi macam tu juga bila kita masuk ke dalam buku, sebab kita pun cakap ni yang pemula ni bukan yang remaja, bukan. Sebab ada remaja macam saya, walaupun masa saya kecil saya dah baca Salina, umur saya 9 tahun 9 tahun dah baca. Jadi kita pemula ni ada yang baru 50 tahun dia ada masa membaca, dia baru nak mula membaca. Ada yang ketika umur dia baru 30-40 baru dia nak mula membaca. Itu kita katakan pembaca pemula. Pembaca pemula ni kita boleh kenali dengan soalan, buku apa yang saya nak mula baca, atau apa cadangan anda pada buku ni. Tu kita tahu dia adalah pembaca pemula. Kemudian kedua ada pembaca pertengahan, dia dah baca buku, kemudian dia nak kembangkan lagi pengetahuan dia. Jadi pembaca pertengahan ni pun kita kena tampung juga dia punya tu. Kemudian yang ketiga, dia sudah tahu apa yang dia baca, dia ingin memperkayakan lagi pengetahuan dia. Yang ni dia top tier, dia 3, dia nombor 1, dia tak banyak tapi dia akan spend tu RM100,000. Macam bukan RM100 macam saya. Kalau kat rumah, saya punya rak tu boleh keliling bilik ni, rak lah buku. Saya memang kalau
saya dengan suami saya kalau beli cukai kita terlebih. Banyak. Terlalu banyak. Ya, sebab saya pasal macam saya pun dalam bidang pemasaran tapi kita lebih kepada buku ini lah, dan saya tengok memang ada pembeli yang sanggup membeli saya rasa pernah sampai RM2,000 sekali satu masa tanpa meminta apa-apa diskaun. Tu saya lah tu. Maknanya pembaca tu dia tahu tentang pembeli tu atau pembaca tahu tentang kualiti tentang buku tu. Sebab tu bila kita faham ni asas lah, macam saya asas 3 kategori ni kita dah tahu. Sebab saya tanya soalan kepada board director saya masa tu, antara banyak-banyak buku IBDE masa ni, kategori yang pertama kategori buku apa. Dan saya tanya kat semua staff yang ada waktu tu, yang boleh menjawab dengan betul adalah editor. Board director pun tak boleh jawab betul. Jadi saya maksudnya orang yang memahami konten dia akan tahu di mana buku sesuai untuk pemula, di mana untuk pertengahan dan di mana untuk ni. Jadi bila kita faham benda tu, bila kita bahagian marketing, kita bagi tahu dekat bahagian penerbitan buku, pun kena berfikir dalam kerangka kita berfikir. Betul. Sebab bila kita nak menjual buku, orang akan tanya buku saya tak mula baca buku apa. Saya akan cakap walaupun buku Muhammad tu tebal, mula dengan Muhammad. Sebab dia subjek yang dekat dengan kita, memperbaharui pengetahuan yang kita ada, walaupun dia tebal. Jadi masa tu ada yang jawab, ini tebal sangat, orang pemula nak baca ke tak? Saya melawan stigma tu. Saya kata tak, jangan kita merasakan bahawa pembaca kita ni lebih kurang pandai daripada kita. Kita kena merasakan mereka ni pandai, tapi mereka ada wang, mereka sanggup nak invest, tapi nilai itu apa? Sebab satu lagi falsafah ketiga sebenarnya adalah kita kena menjadikan buku adalah penyelesaian masalah kepada mereka yang membaca. Kita sebab bila kita membaca, kita nak selesaikan persoalan dalam, mungkin ada orang membaca tentang buku faraid misalnya, dia nak selesaikan masalah tentang faraid. Ada orang membaca tentang buku falsafah, dia nak menyelesaikan persoalan-persoalan dan fikiran dia. Maknanya puan bermaksudkan produk yang boleh menyelesaikan masalah orang, yang memberi impact kepada seseorang tu. Jadi bila kita pertama benda saya buat adalah saya orang kata merombak kembali kategori-kategori buku untuk setiap buku di IBDE lah kita kategorikan. Dan bila kita ada tiga pembaca ni, tadi pemula, cara kita nak menjual pun skrip kita berbeza untuk tiga-tiga pembaca untuk cara buku yang sama. Approach kepada tiga-tiga kategori ni. Buku yang sama, perkataan yang kita pilih pun berbeza. Untuk satu buku yang sama, untuk pembaca pemula perkataannya lain, pembaca pertengahan skrip dia lain, baca edit skrip dia lain. Saya rasa ilmu yang baru saya dapat. Dia skrip dia berbeza. Dia tak boleh macam buku ni, contoh buku Muhammad, saya ambil buku Muhammad kan. Buku Muhammad ni kak, Martin Links ni merupakan pensyarah untuk tesis PhD Syed Nakul di atas. Orang tak kenal Syed Nakul di atas. Tak semua orang kenal. Kalau awak cakap dengan pembaca elit, dia faham, dia kenal. Jadi kita cakap ni, kak, puan, kalau puan baca buku ni memang kita akan lebih kenal dan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Pembaca pemula akan tertarik tak? Tertarik. Skrip buku yang sama, skrip yang berbeza. Jadi pendekatan yang berbeza. Jadi ketika kalau staff saya memang akan twin. Kalau dia pelanggan tu datang, gerak-gerik pelanggan tu pun kita tahu membaca pemula, pertengahan atau elit. Ini kalau yang bersifat, kan ada sekarang ada dua kan, online dengan offline kan. Offline tu macam tu. Jadi ketika nanti kita online pun kita kena buat untuk 3 target pembaca berbeza untuk buku yang sama. Jadi kita tak penat untuk buat buku ni, kategori ni kita jual ke pembaca elit je, tak. Kita boleh jual buku yang sama dekat 3 kategori berbeza. So kita rangkumkan semua sekali. So kita dapat, maknanya kita tak adalah fokus macam ada certain dari segi barang lah. Barangan pun certain macam barang-barang premium hanya elit saja. So golongan-golongan pertengahan tak mampu nak beli. Tetapi dari segi pandangan pun berkenaan dengan buku Muhammad ni, contoh buku Muhammad ni, maknanya semua ketiga-tiga tu kita akan grab untuk penjualan, tetapi mulai approach yang berbeza, pendekatan yang berbeza. Tetapi kita akan dapat juga kita jual. Dia macam tu. Itu bila kita faham. Jadi bila kita masa tu ketika rombakkan genre berlaku, buku berlaku kan. Jadi saya cakap dengan bahagian penerbitan. Penerbitan kena berfikir angka-angka begini. Jadi apabila mereka mencadangkan buku, mereka kena mempertahankan jodoh tu dengan saya. Dia kena mempertahankan. Board director ataupun penerbitan kena menjual. Saya kata kalau bahagian penerbitan pun tak boleh jual title tu dengan saya, macam saya nak jual title tu dengan orang.
Menjual tu bukan kata buku ni boleh dijual atau tak. Menjual tu maksudnya you kena pitching. Jadi kalau meeting, mereka akan pitching, I know buku ni, dia akan pitching lah. Dia akan pitching dengan saya buku ni, kenapa buku ni kena terbitkan. Dia akan defend. Saya akan tanya soalan, berapa you rasa target audience, sebab kita nak menentukan harga, menentukan finishing, menentukan hard cover ke hard cover, dan nak berapa nak cetak, 2,000 ke 3,000, 1,000, tu berdasarkan macam mana mereka mempersembahkan tajuk tu kepada saya. Seawal buku tu dipilih. Kalau buku tu dah dipilih, mereka kena terlebih tahu sasaran ni. Jadi kita setelah merangka strategi tu dan menggabungkan kita akan cakap macam ni. Contohnya kita ada buku, satu buku ni dah, situ ada buku Menara Jiwa, ada Pembincang Kalbu. Buku Pembincang Kalbu keluar dulu, lepas tu kemudian mereka mencadangkan buku Menara Jiwa. Jadi mereka bercakap lah buku ni Al-Baqi tu dia semua tu. Saya kata okey, kalau macam ni buku ni akan dipadankan dengan Pembincang Kalbu dengan Kelazatan Thriller. Dia mesti keluar sekali. Kita mencadangkan. Jadi dia adalah ekosistem tau. Dia bukan kita syok sendiri, penerbitan syok sendiri, tak. Dia dalam dunia buku ni, terutamanya penerbitan, pemasaran dan jualan, dia adalah satu ekosistem yang kita kena jaga. Kalau penerbit terbit je buku, lepas tu menyangka jualan akan jual, lepas tu jualan tak berjual, jualan akan letak store kat admin, dia akan jadi salah menyalah antara satu sama lain. Akhirnya apa yang akan berlaku, yang akan terkorban adalah buku. Pengurusan akan buat keputusan buku boleh dicetak sikit saja, sebab nanti stok banyak kat gudang, padahal sebenarnya buku tu ada potensi. Betul. Jadi seawal kadang-kadang kulit buku pun sekalipun, mereka akan macam persembahkan kulit buku macam saya akan katakan font ni kena besarkan sikit, sebab kita memberi pandangan sudut marketing, eye level mata pembeli, semua kita akan bagi idea, tapi bukanlah kata mereka ikut sepenuhnya. Mereka akan bagi cadang, kenapa mereka juga kena memperjelaskan kenapa keputusan editorial diambil sedemikian rupa. Jadi kita jadi memahami. Kita tidak macam penerbitan tak faham kita, jualan tak faham kita, pemasaran tak faham, tak. Jadi kita memahami ekosistem tu dalam penerbitan tu sendiri, supaya semua apa ni orang cakap satu hati, bukan cakap satu hati pun tak ada, tapi faham tentang ekosistem tu macam mana. Okey, kita berambil pandangan daripada pemasaran, daripada editor, daripada production, semua kita ambil pandangan supaya produk tu adalah sesuatu yang berkualiti dan mudah dijual. Sebab kalau misalnya benda tu pun kita tak dapat benda tu kan, nanti nak dekat kita nak terangkan dekat kita punya ekosistem yang lebih besar, itu baru ekosistem syarikat. Ekosistem yang besar gitu, ekosistem tadi kita nak terangkan juga, maksudnya kita nak membuat pemasaran buku tersebut, combination. Jadi dulu masa Genway di IBD masa tu, dia ada dah segmen-segmen tu, sebab mereka dah buat penerbitan buku ni dekat 20 tahun. Tapi bila kita bagi tahu mereka, ilmu baru, sebab kata okey, yang ni kita kena segmenkan. Macam saya kata lah, ni buku agama Ainul, tak, semuanya adalah buku biografi. Yang buku agama hanya membincangkan tentang agama semata. Jadi saya tak nak macam asal ada ayat Quran ada tak agama, tak. Jadi sebab kita tak nak orang ada stigma ni buku agama, ada ketakutan. Kita nak memecahkan ketakutan tersebut. Jadi macam mana kita memasarkan buku tu, contohnya macam buku ni, contoh buku Menara Jiwa, kita memasarkan buku ni dalam konteks ini adalah kitab kesihatan mental. Jadi perkataan-perkataan yang kita pilih ni memberi saya selalu rasa pembaca dia lebih meluas lah. Orang Malaysia dia selalu akan terkesan dengan perkataan-perkataan yang dipilih. Dia perkataan yang kita pilih tu dia boleh tukar persepsi pembaca tersebut. Sebab kenapa saya cakap benda ni, sebab saya masa PKP tersebut, saya mungkin akan cerita sikit lah masa PKP apa yang berlaku sebagainya. Masa PKP saya memang buat live hampir setiap minggu. Saya berinteraksi dengan pelanggan pembaca secara berterusan. Jadi mereka akan cakap, mereka akan respon, setiap komen tu saya ambil maklum. Graf kan, dia ada graf kan, sekarang ni ada lagi ada graf kan, masa bila orang stay, masa bila orang ni, setiap minit tu saya akan tengok katanya apa yang saya sebut ketika orang ni respon. Sampai ke tahap tu detail betul. Sebab kita nak memahami, kita sebab ni selalunya orang masa tu kan, saya kan baru masuk dalam dunia jualan kan, jadi kita pun macam mana kita pun tak jenis yang editor kan selalu tak bercakap sangat. Tapi hasil kita berinteraksi dengan pembaca itu, kita memahami mereka bahawa bukan mereka tak nak membeli, tapi selalunya mereka macam pilihan dia banyak, kedai-kedai buku je ada banyak, memang banyak. Lepas tu nak pilih apa yang sesuai.
Jadi apabila ada kita lakukan promosi yang baik bersemua, jadi dia pun mereka inilah buku yang mereka mahukan, ini yang akan selesaikan masalah mereka, ini yang mereka boleh baca, ini yang mereka akan tambah ilmu. Macam itulah. Itulah sedikit sebanyak panjang tu. Tak apa. Saya tak boleh dibagi mikrofon saya macam seronok sangat. Tak apa, seronok pun dapat apa yang saya banyak ilmu, sebenarnya banyak lagi ilmu baru, walaupun saya pun dah hampir 15 tahun dalam pemasaran, tapi kami ni berbeza sikit lah. Macam kita ni dalam penerbit universiti dan juga macam Puan Ainul dalam penerbit ilmiah popular, dan lebih kepada ialah kita sebenarnya saya tak terfikir pula berkenaan dengan 3 kategori pembaca. Sebab macam kami ni di penerbit universiti ni, okey, bila berkenaan dengan apa pemikiran saya lah, berkenaan dengan buku kaunseling itu adalah kepada pelajar kaunseling saja. Okay, saya minat juga dengan, sebab saya memang pembaca buku universiti. Memang saya suka kumpulan buku universiti sebab dia pengetahuan yang kita kata dia first source punya pengetahuan kan. Saya memang suka baca buku dan ilmiah ni. Tapi selalu yang berlaku di penerbit universiti, dia bukan nak kata mengecam pandangan sebab kita memang pembaca. Pandangan tak semestinya betul ataupun salah. Kita adalah pembaca dan kita apa yang kita inginkan sebagai pembaca. Tolonglah buat buku macam ni, macam tu. Maksudnya pertama persembahan buku tersebut, layout semua, judge the book by its cover. Memang kena judge book sebab sekarang ni semua pun tengok video apa semua kan. Kedua adalah macam kita kena percaya bahawa buku ni harus dibikin dengan bermaruah. Maksudnya dia harus bukan pembaca, sebab macam ni tahu selalunya ni pembaca universiti saja. Tetapi kalau kita lihat, bagi saya penerbit universiti ni dia sebenarnya tak susah, sebab mereka dah ada buying power daripada pelajar universiti. Betul. Mereka kena reach out dapat sikit je lagi, kembangkan sikit je lagi untuk pembaca yang bukan universiti. Macam mana nak tajuk yang sama boleh untuk pembaca pemula untuk universiti, tapi boleh dijual untuk pembaca pertengahan dan boleh dijual untuk pembaca elit. Pembaca elit memang akan baca buku universiti, tapi kita sebabnya pembaca pemula ni dia lagi ramai. Dia punya ni dah puluh ribu lagi, ratus ribu lagi berbanding dengan pembaca pertengahan. Dia macam piramid tau. Pembaca yang bawah ni paling ramai. Dia memang ramai. Tapi dia mungkin beli 1 atau 2 buku yang dia rasa penting untuk diri dia. Kan? Masa pertengahan ni dia dah kurangkan sikit. Sebab dia akan pilih yang selektif. Yang elit lagi lah. Dia lagi macam selektif, buku yang bagus, dan dia percaya pada brand. Sebab saya juga akan kepercayaan pada brand atau kepercayaan pada tajuk judul. Betul. Saya pun sebenarnya ada tajuk dengan ni. Saya standby pun ada juga. Jadi bila sebab soalan saya adalah penerbit universiti terbit buku memang dah ada sasaran dia, iaitu pembaca universiti. Tapi macam mana nak packagekan buku tersebut untuk keluarkan sikit je. Maksudnya kalau penerbit dalam universiti tu setiap tahun boleh ada 30-40 pesanan, atau kalau pelajar universiti tu 300-400 boleh tu, kalau 1000 keluarkan sikit je daripada tu, boleh dapat orang awam lagi banyak lah reach tu. Dia maksudnya sebab macam kami, macam IBD, cabaran kami adalah pertama kita nak memperkenalkan tajuk terjemahan tu dalam bahasa Melayu. Kedua, kadang-kadang judul tu tak bestseller pun dekat luar. Macam buku Muhammad, dia memang terkenal tapi dia bukan tersebar luas dekat satu dunia. Betul, sebab buku Muhammad tu banyak sebenarnya tajuk kat Malaysia ni, buku Muhammad ni. Tapi so, kenapa dia special? Macam mana kita nak jadikan dia special? Lepas tu kedua, buku terjemahan, dan ketiga kita tak ada penulis nak promote sebab penulis dah meninggal dunia. Itu buku terjemahan tu. Dan kita kena jual secepat mungkin buku terjemahan sebab kita ada bayar copyright. Kita ada banyak halangan juga. Jadi kita lagi susah sebenarnya nak berusaha untuk jualan, kena returnkan cepat. Sebab kita kalau report kita tak bagus dekat penerbit, dia orang tak nak bagi pelesenan kepada kita. Sebab tengok jual sikit je, kenapa nak lesenkan. Dia pun ada dia pun ada nak dia pun ada kan. Jadi kita di IBDE adalah macam mana kita nak, satu nak memperkenalkan, contohnya judul tu dah terkenal. Satu tu tajuk contohnya Animal Farm. Orang dah terkenal dengan judul Animal Farm. Tapi kita nak bagi perkenalan Republik Marga Satwa. Itu ada Animal Farm. Kita nak memperkenalkan perkataan baru, memperkenalkan terjemahan, memecahkan tembok kepercayaan rakyat Malaysia yang sebahagian besar adalah penutur bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, bahawa bacalah buku terjemahan, bacalah ilmu ini dalam bahasa Melayu supaya tercerap cepat berbanding dengan anda kena tukar dalam bahasa Inggeris sebagainya. Itu pun tembok-tembok yang kami kena
pecahkan, kena macam langgar. Ini pun sebenarnya kesukaran yang kita ada ketakutan kalau terbit ni nak terbitkan macam mana. Itu pun kami punya halangan juga. Tapi untuk penerbit universiti, bagi saya, dengan gerak kerja yang betul, strategi yang betul dan faham kepada matlamat akhirnya, tidak susah sebenarnya untuk memecahkan pembaca tersebut. Sebab kalau tengok Oxford University, kita tengok yang senyap Oxford, sebab banyak juga buku kami terbit daripada Oxford University. Ada buku-buku yang terbit daripada penerbit universiti. Tapi kita tengok macam mana Oxford University olah balik benda tersebut. Dia jadi dia macam ni tahu. Kita jangan terperangkap bahawa kita konten kena popular. Tak, konten ni dia akan, apa yang malah segar adalah macam mana kita menjaga konten tersebut. Bukan kita mempopularkan konten tu, memudahkan konten tersebut kerana nak buku tu terjual. Jangan ada fikiran macam ni. Maksudnya apa saja buku boleh, saya ada satu falsafah keempat. Saya ada satu, semua buku boleh dijual kecuali buku yang tidak layak untuk diterbitkan. Yang hujung tu kecuali itu tidak layak diterbitkan. Maksudnya tak layak diterbitkan tu maksudnya dia tidak dipilih, disaring dengan baik, dia tidak disunting dengan baik, dia tidak disusun sebab kalau boleh ubah lah macam penyusunan tentang buku ilmiah misalnya, dia perlu disusun tu dengan fikiran bahawa buku ni dibaca sebagai buku, bukan sebagai tesis, bukan sebagai rujukan, dia dibaca sebagai buku, dia kena ada pengenalan. Contoh macam buku terjemahan kami sudah buat ke arah kata dengan kami punya penterjemah, anda tahu tentang buku ni, anda kenal dengan konten dia, boleh tak buat pengenalan? Pengenalan tu akan membantu bahagian jualan untuk menjual buku tersebut. Jadi untuk buku terjemahan kami, kebanyakannya kami sudah ada pengenalan. Untuk buku Ihya Ilmuddin, saya memang meminta untuk penterjemah membuat kata pengenalan, kata penerbit untuk memperkenalkan judul tersebut. Jadi itu adalah tanggungjawab bahagian penerbitan, membantu bahagian jualan. Apabila kita nak jual, kita tunjukkan bahagian kata pengenalan. Maknanya first impression kepada pembaca dan juga pembeli. Sebab kita faham, kita nak kata penghantar tu bukan untuk orang yang tahu, untuk orang yang pemula. Yang pemula nampak tak? Seawal buku tu pun kita dah fikir. Sebab ni macam ni. Sebenarnya saya tanya soalan kan, goyang mikrofon. Sebenarnya saya tanya soalan kan dengan bahagian penerbit kan. Saya tanya bahagian penerbitan kan. Saya tanya soalan ni, kalau you dah berjaya jawab, apa salahnya kalau ditulis dalam satu artikel atau satu kata penerbit yang boleh, sebenarnya soalan tu yang akan ditanya banyak kali oleh pembaca kami. Kami sampai ke pembaca kami, sebab kami dah didik setiap benda kami buat tu ada reason. Kadang titik pun ditanya, kenapa titik dia tak kat sini? Kenapa baris ni tak kat sini? Betul tak ayat Quran? Sampai macam tu tau. Itu yang Puan Ainul sampai masa PKP ambil detail tentang feedback daripada pelanggan tu sendiri kan. Kita kena ambil, dengar. Tapi bukanlah kita, sebab kita satu lagi, kita juga kena mendidik pembaca kita untuk memecahkan tembok. Dia kena didik macam mana pembaca kita ni menghargai satu. Macam kita tak boleh juga jual, bukan macam kata buku gaya hidup. Sebab kenapa saya kata buku gaya hidup? Sebab kalau kita merendahkan harga buku, memang betul kata buku kena accessible. Tapi kita tahu kos semakin meningkat. Tak mungkin kita boleh, kalau kita nak harga buku murah, kita kena volume makin tinggi. Tapi volume makin tinggi, kita ada storage issue. Boleh tak jual dalam masa tertentu? Dan boleh masa tertentu. Dan kena menjawab pula dengan, dia ada banyak kesan. Bagi saya memang memperjuangkan untuk buku dijual dengan harga yang sewajarnya. Sewajarnya tu macam mana formula tu untuk kita sesuai dengan inflasi negara Malaysia sekarang. Kapitalis yang bermaruah untuk pembaca yang bermaruah. Okey. Saya dah dapat falsafah hidup saya yang baru. Saya banyak falsafah kan. Kapitalis marah. Saya menyebarkan ideologi. Okey. Kita teruskan juga apa yang berkenaan dengan soalan, bukanlah soalan kita pun santai je. Saya soalan ni sebagai cakap backup plan lah, panduan. Okey. Trend terkini sebenarnya. Trend terkini untuk strategi penjualan buku, khususnya kita fokus kepada buku ilmiah. Ilmiah popular ataupun ilmiah macam buku-buku penerbit universiti. Apa pandangan tentang strategi jualan yang selalu Puan buat? Saya, kalau saya nak tengok strategi jualan, saya selalu tak tengok trend buku tau. Saya tak tengok trend buku, saya tengok trend fashion. Trend? Fashion. Apa kau mengenai fashion dengan buku? Fashion. Ini menarik ni. Sebab tiba-tiba sebab fashion ni. Sebab saya tengok fashion ni dia persaingan sangat ramai. Jadi mereka adalah industri yang memang akan berusaha mencari, maknanya business model tentang fashion ni. Okey, betul, memang banyak pun. Banyak.
Bagi kita kaji sebab masa PKP 1, masa tu kita dah ada Lazada, tapi Lazada kita masukkan buku, masa tu ITBM masukkan buku Lazada tak berjaya. Okey. Kemudian saya masuk 2018 kan, dalam jadi bahagian jualan. Masa tu saya cuma ada kedai je. Ni saya cerita kena tarik sikit ke belakang lah. Okey. Saya ada kedai, saya ada phone WhatsApp je masa tu. Saya tak ada website masa tu tengah down. Saya tak ada online, saya dua je, saya ada telefon orang yang walk in dan juga WhatsApp. WhatsApp tu siapa yang pernah WhatsApp kita lah. Macam mana saya nak kejar sale masa tu dan target yang quite impossible untuk kedai kecil dekat bawah ITBM tu. Ya betul, ITBM kecil. 200 ke 300 ribu setahun. Macam ni kita nak reach sale macam setahun 200,000 kedai buku sahaja. Kedai buku sahaja. Oh, saya ingat keseluruhan kedai buku sahaja. So macam mana? Masa tu saya cuma ada telefon dan saya ada ni. Jadi apa yang saya buat adalah masa tu saya tengok dekat macam mana nak jual. Sebab ya, bila masa tu agensi kerajaan dia ada tak boleh nak main buka website. Dia ada halangan-halangannya. Kita faham. Sebenarnya dia lebih pada prosedur. Kita faham birokrasi dia, kita faham kerana ada implikasi-implikasi yang kalau kita salah ambil. Jadi masa tu saya fikir macam kita tak website tak boleh nak buat. Orang nak beli buku susah. Orang sampai WhatsApp. Saya pernah masa PKP kisah kan dulu perkataan WB tak biasa kan. Kena guna pakai tangan kan. Tak dengar pun, tak pernah dengar. Saya pernah tulis daripada pukul 4 pagi sampai pukul 9 pagi pos laju punya strip setebal ini. Yang carbon tu. Ya, saya pakai tangan. Kita orang sebelum ni pernah buat je. Kan? Saya pernah tempoh banyaklah kejadian tu. Di fashion saya tengok macam ada perkataan-perkataan disebut. Lepas tu cara diorang menjual, platform-platform yang diorang pilih. Saya tahu industri buku ni selalu 8 langkah ke belakang. Maksudnya selalu industri yang berubah pada industri takah ke-8. Industri fashion dah berubah, industri makanan dah berubah. Kita lambat nak beradaptasi. Jadi apa yang berlaku masa tahun PKP 2019, saya mengambil langkah berani. Kata saya nak buka kat Shopee. Masa tu saya Shopee ni tak siapa pun ada. Dalam bahasa Melayu pun tak ada. Kategori buku pun tak ada. Cuma kategori hobi. Betul, dulu memang tak ada langsung. 2019 betul, dia masuk kategori hobi. Tak ada saya pergi ke kelas Shopee ni, pergi naik dekat Bangsa masa tu. Kelas dia live tau. Kedai dia macam kedai fizikal. Saya dengar cara diorang cakap. Dan diorang punya data lah daripada data fashion. Diorang memang refer data fashion. Saya masa tu kan, maksudnya data fashion ni ada kayu ukur. Kayu ukur untuk sebab dia antara yang terawal, maksudnya yang penetrate maklumat baru ni saya pun tak pasti. Fashion saya masa tu belajar. Tak pernah tahu pula. Kan dia ada ni kena letak ni variation macam mana. Maksudnya sebut perkataan-perkataan tu balik tu masa 2019 kata kita kena belajar ni. Saya belajar study satu-satu macam mana perkataan-perkataan new kan. Tapi lepas tu masa PKP first week PKP bulan 3 macam tu, masa tu kita baru dapat tak tahu PKP kan lama kan. Jadi bos saya tanya soalan kat saya macam ni. Ainul macam mana ya? Sebab kami perlukan duit sale masa tu. Kata saya ready untuk PKP. Saya ready PKP. Kita tak ada masalah sebab kita dah dapat surat untuk kedai dalam talian. Kita dah dapat surat daripada Shopee. Kita dah tanya Shopee dah siap-siap. Kalau swasta senang kita terus buat kan. Tapi kalau dari segi ITBM kena ada prosedur dia lah. Tapi kita boleh dapat surat daripada Shopee tu. Dia kata kita ada pedagang dalam talian dibenarkan untuk beroperasi. Shopee sendiri yang membenarkan. Memang keluarkan. Jadi masa betul, saya sebab saya dah ada Shopee masa tu. Maknanya baru lagi masa zaman kami just register saja terus kat situ. Maknanya sebelum ni mana Shopee ada surat. Memang ada masa tu awal Mac. Jadi masa first week tu pasal kata jadi macam mana Ainul nak jual buku ni. Kami kan perlukan duit kan masa tu kan ITBM tengah dalam keadaan yang tidak begitu baik. Kata saya ready. Bayangkan PKP saya tak cuti langsung sehari pun. Sehari pun saya tak cuti. Komitmen betul tu. Saya memang sampai pergi ke office setiap hari membungkus buku. Balik malam message customer sampai 2 pagi. Saya pernah paling dahsyat PKP first malam raya saya masak. Saya tinggalkan suami saya pergi jual dekat ZRA Stream. Sangat legend. Sangat malam raya tak habis raya saya masih balik message customer. Okey, kenapa saya buat ke arah tu? Untuk memahami market baru. Jadi market dari segi market online ke? Market online. Jadi saya nampak masa ni adalah sekarang ini dan segi market kenapa saya bercakap ni sebab kita dah tempuh offline, online saya dah tempuh. Saya bukan kata awak yelah senang online, tak. Saya dah tempuh, saya cuma ada kedai dan WhatsApp telefon, website pun tak ada. Saya dah tempuh dalam keadaan yang paling bawah
Sehingga sekarang ni gemilang 7,000 buku cetak habis kan. Jadi saya dah tempuh semua jalan tu. Jadi saya nampak satu cara adalah kita tak boleh letakkan satu telur dalam satu basket sama. So kita kena diversifykan kita punya, dipanggil sekarang ni pemasaran omni channel, pemasaran yang pelbagai channel. Dia tidak boleh macam, sebab satu kebimbangannya bila buku ilmiah kedai buku tak nak jual buku kita. Betul. Dia akan cakap macam ni, buku ni tak boleh jual. Sebab kalau letak pun hampir masa 2-3 bulan. Itu pun kalau ada terjual. Jadi kita nak terbit buku ni kewajipan kita untuk terbitkan buku yang bagus. Tapi kenapa kita ditentukan oleh kedai buku boleh masuk ke tidak? Satu. Betul. Okay, saya akan buang stigma ni. Saya kata macam mana pun penerbit yang menentukan title mana yang nak diterbitkan. Penerbit yang percaya pada title tu, penerbit akan memasarkan macam-macam cara susah pun kita akan pasarkan. Lepas tu jadi pertama, kedai buku memang out lah, sebab buku-buku ilmiah kedai buku tak nak ambil kecuali buku-buku tertentu. Betul. Buku-buku Jadi apa cara yang kita ada? Sebab selalunya pemasaran tradisional mesti melalui pengedar, mesti melalui ni semua. Ekosistem dalam industri pemasaran buku. Kemudian apa yang berlaku adalah pengedar menentukan dia nak bawa ke title tu. Dan itu pengalaman saya. Betul. Betul. Lepas saya memang ego sikit. Saya kata kalau pengedar tak nak tak apa. Kita cari jalan. Masa tu ni sebab saya dan jadi saya kata apa satu cara yang untuk kita tak ada orang tengah ni. Di mana kita bila buku tu best seller mesti pengedar akan ambil kan, sebab kita kena faham pengedar pun ada margin, dia profit lah, dia kena profit, dia pun kena jual buku yang sebab dia pun kena tanggung banyak. Kita faham benda tu. Jadi di sinilah kita kena pegang bahawa pemasaran tidak boleh bergantung pada orang ketiga. Memang kita yang terbitkan buku tu, kita yang tahu konten tu, kita yang percaya pada konten tu, dan kita kena percaya untuk memasarkan buku tersebut. Anda kita percaya pada produk kita yang boleh dijual. Anda kena cinta pada produk anda. Anda kena cinta buku macam mana pun terbit mesti cinta. Sebab tu tiada buku yang tidak boleh dijual. Sebab buku yang dijual adalah buku yang layak. Anda telah meyakinkan buku tu layak untuk diterbitkan. Betul kan? Falsafah baru saya. Cinta buku. Cinta buku. Jadi bila kita cinta, kita pun cek jalan. Masa tu kita dapat Shopee. Shopee masa tu kita memang masa PKP tu reach out lah. Shopee, WhatsApp dibalas satu. Lepas tu kita duk balas satu. Tak sebab tak tu berpinau mata. Pukul 2 pagi tak tidur lagi kan. So ini mesti sentiasa berfikir ni. Ya, berfikir sebab macam mana lah nak selesaikan masalah ni. Jadi kita pun sentiasa melihat fashion ada bil yang kita berubah. Pemasaran omnichannel ni adalah sekiranya Shopee down, kita ada TikTok. Sekiranya TikTok down, kita ada website, ada channel lain yang sekiranya backup. Ada ni kita boleh WhatsApp. Sekiranya apa berlaku kita boleh pergi ke kedai. Maknanya dah ada backup plan lah tu. Ya, kita semua ada backup plan. Tak ada satu pun, dia cuma kurang, pendapatan tu tak berapa banyak. Contoh kan, kalau misalnya sebabnya dia pemasaran omnichannel ni kalau tak boleh pergi dekat Facebook pun dah ada kedai, dah ada shop. Ada kedai. Instagram pun dah ada shop. Alamak, 15 minit lagi. Ada iklan lah tu. Okay, terus kan. Tak apa saya ni. Kita boleh edit kan. Jadi benda tu pemasaran macam ni maksudnya untuk buku ilmiah, bila benda tu kita percaya, kita reach kepada customer terus. Anda rasa susah tak nak jual buku? Anda dah tahu customer anda. Tak susah sebab kita dah ada fikiran bahawa, sebab pengalaman saya masa tu, saya ITB masa tu terbitkan buku universiti. Dari mana dia terbit universiti. Pelajar universiti tanya, macam mana saya nak beli buku ni? Saya kata, pergi kat Shopee. Tadi kat Shopee tu, kalau buku 20-30 order cepat je masuk. Jadi saya nampak, apa yang boleh memudahkan pelanggan kita, kita memudahkan pelanggan, kita kena mudahkan pelanggan kita untuk membeli dan apa yang pelanggan suka, channel mana yang pelanggan suka. Sebab kalau pelanggan kata belilah kat website, saya tak beli kat website, saya beli kat Shopee. Kita pun tanya, kenapa nak beli kat Shopee? Shopee ada coin. Ada coin. So kita pun study. Ada coin, ada ni. Kenapa kita tak masuk? Ada voucher lagi. Free shipping lagi. Kita dan kalau tengok percentage commission yang dikenakan untuk kita, 10 ke 12% je kalau kita ambil full package. Berbaloi dan duit masuk rolling cepat. Cash flow kita bagus. Betul tak? Jadi saya pun macam apa saja yang pelanggan nak, dan saya memang akan cuba. Lepas tu satu lagi saya belajar juga, saya pada industri fashion, kita belajar daripada dropshipper. Dropshipper ni dia memang orang kata survive sebab margin je sikit. Dia memang dia tak boleh ambil stok,
Jadi dia akan mencari jalan untuk jual. Untuk jual benda tu. Jadi kita belajar pada mereka. Saya memang berterima kasih ada dropshipper tu sebenarnya yang memulakan untuk jual di Shopee, di banyak platform ni bukan sebenarnya penerbit, bukan sebenarnya pengedar, adalah dropshipper. Betul. Shopee Saya setuju dengan mereka memang ni. Sebab lagi satu berkenaan dengan Shopee ni, macam kami penerbit universiti pun dah ramai dah sebenarnya kita panggil pengedar dalam Shopee lah. Bila sebenarnya strategi bila memperbanyakkan pengedar di dalam satu platform Shopee, contohnya Shopee, bila kita search contoh buku teori kaunseling dan psikoterapi kan, tiba-tiba ada banyak orang jual. So kepercayaan kepada produk tu lebih tinggi. Nampak tak? Betul. So trust kepada pembeli tu akan lebih percaya mana produk ni wujud dan produk ni ada dan ramai yang menjual, maknanya percaya pada produk tersebut. Maknanya dia akan membeli terus. Bila dah percaya tu confirm dia akan membeli dan dia akan pilih yang terbaik antara koin, free voucher ataupun free shipping. Sebab pembaca kita sebenarnya inginkan pilihan. Dia nak pilihan. Macam kita pun jugalah. Kita kena meletakkan diri kita, kalau kita nak beli produk ni, kita nak pilihan macam mana. Kalau kita kadang kita pergi tengok kat kedai tapi tak beli. Sebab dia pemasaran omnichannel ni, dia macam ni tau. Beli kat kedai. Dulu orang beli kat kedai akan beli kat kedai. Dia tengok kat kedai tapi beli kat online. Tengok jualan kat TikTok, beli kat Shopee. Dia tengok harga kat kedai, lepas tu dalam masa yang sama dia tengok kat online. Harga dia sama ke tak? Lepas tu sekarang ni lagi best. Viral kat TikTok, beli kat Shopee. Oh, ada. Okay, menarik. Saya dah tengok kat Shopee saya ada coin. Dia banyak. Jadi kalau kita ada produk macam sekarang kan, saya nak bila saya buat live kan, saya buat live kan, saya tanya pasal buku ni. Saya nak add buku penerbit universiti, tak ada dekat TikTok. Saya nak promote benda tu kan, tak ada. Jadi dia macam rugi peluang. Lambat beradaptasi ni adalah benda saya faham ada masalah dengan ni. Tapi kalau kita lambat beradaptasi, kita akan ketinggalan. Kita tak ikut peredaran zaman. Kita tak ikut peredaran zaman. Satu data yang menarik di TikTok dia kata macam ni. Di buku ni di bawah kategori lifestyle. TikTok pun letakkan buku ni kategori lifestyle. Takkan kita tak nak. Di lifestyle ni maksudnya sebahagian dari gaya hidup kan. Kategori buku. Okey, macam ni Puan. Yang saya nampak ini lebih kepada media sosial punya platform kan. Okey. Boleh tak Puan cerita platform media sosial mana yang lebih efektif untuk sekarang ni? Media sosial ataupun marketplace? Media sosial. Media sosial paling efektif. Sekarang ni tengok, kalau buku ilmiah sebenarnya banyak dekat Facebook. Okey. Dia jangan ni tahu, kita jangan melihat benda yang bersinar, kita tinggalkan benda yang telah kikir-kilap. Okey, berkenaan dengan TikTok. TikTok ia adalah marketplace. Okey, dia macam ni Okey, sebab yang sedia maklum pun macam sekarang ni macam yang kami sedia maklum, TikTok tu adalah platform media sosial. Okey, dia dipanggil kita panggil social entertainment. Shop entertainment maksudnya. Shop entertainment. Okay. Dia dah ke arah ke e-commerce dah. TikTok ni dia macam ni tau. Dulu kalau Facebook media sosial kan, dia evolusi kan. Facebook media sosial, jual tu kita ambil pakai WhatsApp, third party. Shopee you marketplace, you boleh jual semua produk dalam tu, tapi dia bukan bersifat media sosial. Betul. Dia fokus pada marketplace saja. The ultimate game. Dia adalah sistem yang sempurna. Dia adalah media sosial, dia adalah kedai, dia boleh promosi, dia adalah sistem yang diidam-idamkan oleh kami sebagai penjual. Sebab tu saya buka ni sebenarnya soalan ni. Okey, sebab saya nak tahu strategi tu macam sebab saya tengok menarik sampai 5,000, 7,000 lah, 8,000 lah. Ini nak masuk. Jealous juga. Nak masuk. Kenapa sekarang ni kita dah faham kenapa evolusi pertama Facebook tu apa? Dia ada media sosial, dia ada fungsinya. Dan setiap media sosial, setiap marketplace ni macam Shopee, Lazada marketplace. TikTok adalah shop entertainment, sebagai shop shop entertainment maksudnya dia maknanya merangkumi semua e-commerce, media sosial. Dia adalah ultimate macam mana go shop campur dengan TV, campur dengan media sosial dalam satu dalam satu media sosial. Bagi kita panggil, kalau kita bahagian jualan dia sistem sangat sempurna. Macam memang kita idam-idamkan dan dia memang akan jadi khayal lah kalau kita faham dengan sistem ni. Satu, kalau kita tengok kat kategori lifestyle di TikTok, dia punya kategori adalah jualan 35% datang daripada affiliate, 45% daripada konten pemilik akaun sendiri. 20% macam tu, saya ingat dia punya percentage tu datang daripada shop tab. Orang pergi kedai tu orang memang beli. Tapi untuk buku,
Kategori buku 70% datang daripada affiliate. Ui, banyak tu. 70%. 70%. 70% memang jualan datang daripada affiliate. 10% daripada orang dah masuk ke kedai beli buku direct daripada kedai. 20% daripada konten kita sendiri. Okay. Maksudnya orang tengok kita punya video, orang beli daripada situ. Itu adalah industri buku di TikTok. Data ni memang TikTok share. Mana affiliate lagi? 70%. Okay. Jadi bayangkan macam mana benar ini sistem TikTok ni, game TikTok game plan ni, dia siapa saja boleh jadi affiliate. Dan pembayaran kepada affiliate itu tidak diuruskan oleh kita. TikTok yang uruskan. TikTok yang uruskan semua. Dan kita boleh tetapkan berapa yang kita nak bagi dekat affiliate kita. Berbanding dengan Shopee. Lagi mudah lah macam tu. Tak adalah kita nak uruskan pembayaran, nak uruskan data dia apa semua. Kita uruskan buku saja. Jadi bayangkan masa kami kalau kita ada sahabat kami yang book cafe tu 40,000 affiliate. Cik Hairul kalau kena tengok ni. Tengok ni. Kami 2,000 lebih saja. 2,000 lebih saja. 2,000 lebih tu pun dah macam tu. Apatah lagi kalau macam Cik Hairul tu. Yang dah bayar affiliate 1 juta. Dah bayar affiliate 1 juta. Kami bayar affiliate hampir 100,000 jugalah. Banyak juga tu sebenarnya. Dan macam kalau kita kan nak minta staff kita kan, tolonglah promote buku. Renyah lah nak kena ni semua kan. Bayangkan dia, satu staff saya, dia share video je. Dia kan dapat akses buku tu kan. Dia share video je, dia punya commission saya rasa 3 ke 4,000 satu video tu. Okey. Yelah sebab kalau staff nak suruh jual tu mesti dia nak commission. So cara dia, dari satu dia malas nak berfikir, nak plan apa. So kita hanya bagi video, masuk dalam TikTok dia. Dia buat video sendiri. Dia buat video sendiri je? Dia buat video sendiri. Just kita bagi link saja. Tak. Dia tu adalah cara itu technical tak apa. Jadi dengan 70% affiliate, dan affiliate ni memang akan pump iklan, bayar iklan, buat ni semua. Dan memang mereka memang dan TikTok bayar cepat. Dia bayar macam kalau Shopee dia ambil masa 2 bulan untuk bayar commission. TikTok sebaik saja 3 hari selepas buku tu sampai kat pelanggan dan disahkan. Bayangkan TikTok punya. Betul lah, kalau bayar cepat orang lagi suka nak menjual. Dan memang ada, boleh saya cakap lah, affiliate kita kalau ada top 10 affiliate kita pernah dapat 20,000 sebulan. Tak apa, itu nanti kita panggil sesi lain. Cuma untuk bagi saya TikTok adalah ultimate game, dan market buku untuk TikTok masih lagi baru, masih lagi biru, belum merah lagi. Betul. Dan kalau penerbit buku ilmiah, anda boleh berdepan dengan pelanggan, promote, cakap pasal buku ni, anda boleh terangkan pasal buku ni, boleh bagi komentar pasal buku tersebut directly kepada pelanggan. Lepas tu boleh buat video, boleh yang kepada pelanggan yang video pertama untuk pembeli yang pemula, video kedua untuk pembeli yang pertengahan. Jadi kita boleh diversifikan konten. Konten yang sama awak boleh guna dekat kita punya shop, kita punya Instagram, kita punya Twitter misalnya, dia macam tu. Jadi bagi saya setiap satu platform, kalau kita invest masa, sebab kami staff jualan termasuk saya 3 orang je. Itulah staff yang bungkus, itulah staff yang buat konten. Itu yang jadi part time Cari part time tu. Kami 3 orang saja. Jadi kami kalau apa saja platform yang kami invest masa, memang platform tu kena convert into money. Contoh TikTok, kita bukan pergi TikTok untuk buat konten awareness atau branding, tak. Apa saja memang kita memang matlamat kita masuk TikTok memang buat duit. Bukan maksudnya kita, sebab kami 3 orang, kami tak ada, kami bukan tak ada ramai. Masa lah, kami nak bukan dengan brand awareness lah. Tak ada, sebabnya kalau tiada duit, macam mana kita nak buat brand awareness? Sebab kami tak ada duit nak dibakar untuk brand awareness. Kami perlu duit untuk rolling, nak cepat. Kita nak cepat. Jadi tapi konten kami, penentuan konten untuk TikTok, saya ambil masa 2 bulan. Pertama, ramai orang memberi tanggapan. Ni macam ni tahu. Kita kan apa-apa platform tu yang menjadikan dia baik atau menjadikan dia buruk, kita lah manusia ni. Tangan dia. Kita menggunakan tu. Itulah memang kesedaran AI. AI ni kalau jahat tangan yang memegang AI, jahatlah dia. Kalau baik tangan yang memegang AI, baiklah dia. Wah, macam ustazah pula kan. Betul. Dia macam tu. Jadi saya memandang setiap satu platform, manusia berinteraksi dalamnya, inilah sebenarnya kalau kita masukkan konten yang bagus, maka jadi baguslah dia. Jadi matlamat kami ketika di TikTok ni, game ni lah, ni untuk buku ilmiah. Ni dah sebenarnya cerita panjang. Ini dah dia poin penting ni. Yang menunggu. Dia biasa orang-orang marketing ni cakap yang banyak. Tapi ada knowledge. Itu je. Jadi kalau saya test 2 bulan tu, kita nak buat konten macam mana? Nak buat konten yang buat trending ke,
yang macam menari-nari buat ke, sebab mestilah kita pemasaran nak akan tarik orang kan. Tapi saya cakap dengan staff saya, matlamat akhir akaun ini mesti boleh convert into sale. Itu matlamat akhir. Kita bukan buat untuk nak branding IBD tak, sebab kita perlukan duit tu segera. Kalau viral pun tak guna kalau orang tak beli. Jadi saya kata dengan dia, masa tu mereka mencadangkan lah buat macam konten budak intern kan, biasa konten kan. Saya kata okey, saya bagi ruang seminggu, jangan mereka kena report. Jadi tapi okey, apa hasilnya? Saya kata okey, saya kata TikTok ni, orang kat TikTok ni dah ready dengan konten-konten heavy. Buat satu konten yang memperkatakan tentang buku, buat pengenalan, buat setara. Saya kata buat adalah cara TV3. Apa ni, majalah 3. Macam Umar Al-Khattab. Dokumentari. Dokumentari. Umar Al-Khattab merupakan, kita buat macam tu. Video tu yang first viral. Jadi bila video kita viral, orang tanya, boleh tak nak jual buku IBDE? Jadi diorang pun affiliate ni add to cart. Lepas tu mana kita lah pemula dia. Ya, kita pemula je. Dan kami pun memang berterima kasih. Kami ada Zainal Rashid Ahmad yang mempromosikan buku memang kami. saya sentiasa tengok dia. Ya, mempromosikan buku ni. Mereka memang, dan dia pun sangat selektif. Kami pun kena present buku apa yang kami nak, kami cadangkan bagi point of view. Dan kami pun bagi, kita kata okey, Tuan Haji, yang ni sesuai dengan buku ni. Kita pun bagi macam mana teknik, macam mana jual, dia akan baca, dia akan ni lah. Tapi kita tak boleh bergantung pada itu sahaja kan. Sebab dan memang masa tu affiliate kami memang ada ambil satu video, affiliate kita pun ada buat juga konten. Jadi kita punya matlamat adalah memang kan kita kapitalisme bermaruah. Konten kita viral tapi konten yang bermaruah juga. Maksud konten yang bagus. Jadi kami buat konten tentang Umar Al-Khattab, konten tentang Muhammad. Jadi kita tengok ketika kita buat konten yang viral, yang mengikut trend, konten tu tak naik. Tapi konten buku, konten yang serius, memberceritakan tentang ilmu, konten tu 20,000, 30,000, 60,000 naik. Betul. Jadi kalau sebabnya macam ni, buku ilmiah ni, itulah sebenarnya konten. Konten dah konten ada dah. Konten depan mata dah. Orang lain kita buat nak konten, olahkan dia pula. Orang lain buat konten, kena cari idea. Kita buka buku dah buat konten. Ada satu video yang saya kongsikan lah. Staff saya, dia memang bukan kami duduk membungkus buku. Dia buka buku, dia baca je. Dia baca je. Dia baca satu petikan Muhammad. Video tu saja selesai generate sale 300 buah buku Muhammad terjual daripada video tu. Dia cuma baca je. Baca petikan saja. Dan kita invest beli iklan sikit lah. Iklan kita pun murah je. TikTok iklan murah je. Dia tak sebahar yang Meta apa semua. Itu sahaja. Itu sahaja telah bagi saya sekarang ni bila biru senang nak push. Jadi kita game buku ilmiah, bagi saya pun cakap benda yang sama dengan beberapa orang. Konten tu raja. Content is a king. Konten tu raja. Seni menguasai konten tu, itu seni yang lain. Itu skill yang lain. Skill yang lain. Jadi kita penerbit buku ilmiah tak ada masalah nak jual kat TikTok. Sebab konten tu kat belakang kita je. Dekat depan kita je. Kat kanan kiri. Kita baca je kita apa yang ada dalam konten. Kadang-kadang mereka ni dahargakan ilmu-ilmu baru. Pengguna-pengguna kat Malaysia ni sudah diterapkan, kan kita punya Perdana Menteri pun yang memang gerakan membaca, memang bahasa Melayu. Dan Perdana Menteri kita pun memang memang pun seorang pembaca. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya sudah tiba masanya untuk inilah waktunya ini untuk kita industri buku kena sebab pergunakan peluang ini dengan platform yang banyak. Dan kita tak ada, bila kita tutup buku Muhammad kan, buku Muhammad kami cetak, biasa kami cetakan 5,000 dan masa setengah tahun habis. Okay. Tapi sekarang ni 7,000 tempah dah habis. 7,000 mana per tempah seminggu je lah. Kami kilang cetak, lagi lambat cetak buku berbanding jual. Kami dah macam dah terbalik. Jadi kita 7,000 ni buku yang baru siap cetakan ke-7, 7,000 dah habis. Kami tengah menunggu cetakan ke-8. Mereka bertanya dan pengedar pun tanyakan buku tu. Jadi bila konten kita dipromotkan, pengedar akan percaya pada produk ni. Dia percaya pada produk. Ya, jadi sebenarnya marketing tu dia tak boleh bergantung pada kedai, tak boleh bergantung pada pengedar. Kita yang tahu. Sebab tu bila kita balik kepada ekosistem, bila seawal hari pertama bahagian penerbitan menerangkan tentang buku tu, kita bahagian pemasaran sudah boleh memikirkan kepada siapa, audience dia, konten dia, direction dia, semua kita dah boleh fikirkan. Jadi macam tu juga kita dengan dalam keadaan kandungan ni, konten kami panggil kandungan.
Jadi kandungan ni dia boleh jadi pelbagai dan sebenarnya lebih mudah menjual pada waktu ini berbanding mungkin 5 tahun. Sebab cerita 5 tahun kita bangun kedai. Memang kita payah. Ada waktunya. Kita refer pada kedai. Ada waktunya kedai memang tak nak ambil. Kita faham, kita pun faham. Kita faham dia profit, dia nak cepat. Dia nak cepat. Cash flow dia nak cepat. Game kedai adalah setiap ruang kedai tu ada duit Yep, bagi betul. dia. Jadi kalau misalnya tak menjadi benda tersebut, jadi biarlah kita jual. Kita boleh ada ruang untuk jual buku tu. Kita pun kena berlaku adil pada setiap buku yang terbit. Jadi bagilah mereka menemui dunia. Oh, gitu. Falsafah lagi tu. Banyak falsafah kan. Saya memang selalu bercakap, bagilah buku ni peluang untuk bertemu dengan pembaca. Jadi kami pula lagilah kami kena wajib kali pertama buku tu terbitkan hardcover. Itulah saya perasan. Memang kena. Sebab untuk berlatih kepada pembaca kita bahawa kita juga satu sebab pendanaan untuk bukan pendanaan kita dapat macam dia panggil projek si pecahan Selangor itu adalah untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan rakyat Selangor, memandaikan rakyat dan juga menterjemah karya-karya eja-eja besar dunia ke dalam supaya rakyat Malaysia boleh akses eja-eja besar dunia itu dengan kualiti kemasan buku yang mewah pada harga mampu milik. Banyak falsafahnya tu. Macam mana? Buku mewah adalah buku bermaruah juga. Buku mewah, bermaruah, harga mampu milik. Sebab hardcover kami tak boleh jual lebih pada 100. Okey, saya berkenaan dengan hardcover tu, saya ada soalan juga. Sebab saya mula tertarik dengan buku Muhammad adalah cover. Sebelum masuk TikTok lagi di Pesta Buku Selangor. Adakah cover ni main peranan dalam strategi jualan sebenarnya? Sangat memainkan peranan. Ada satu buku kita juga, satu ni buku Tata Dunia. Tata Dunia ada berapa tu dia mengambil inspirasi daripada Penguin punya kulit buku. Tapi font dia terlalu kecil. Kita berdebat lah. Kulit buku pun kami bahagian pemasaran akan memberikan pandangan macam mana belak belakang sebagainya. Cover buku memainkan peranan penting sebab kita di era visual, semua benda perlu dilihat. Semua benda Allah kan suka benda yang cantik. Manusia pun suka benda yang cantik. Kita akan tengok satu produk melalui visual dulu, baru kita akan nilai. Kita memang dan apa alasan untuk tidak melakukan produk yang baik? Sebab awak nak generate gambar cantik boleh guna AI. Lepas tu Illustrator kita ada ramai. Kita sebenarnya akses kepada benda yang cantik. Sebab tu kita kita kena berlaku adil pada buku. Maksudnya bila buku tu dibikin, dia perlu melakukan dengan proses kulit buku yang cantik. Dan kulit buku pun kami pun berdebat juga. Yalah, orang suka benda yang cantik. Ya, konseptual buku kami, buku saya buat cerita buku ilmiah, buku biografi konsepnya macam ni. Buku sejarah konsep kenapa. Bila orang pandang ni buku nak cek falsafah. Ni pun buku falsafah juga kan sebab sama. Konsep dia sama. Kami tak payah letak ini kategori falsafah, tak perlu. Saya tengok buku Muhammad pun tak adalah design kerawang-kerawang. Tak ada. Kita minimalis. Dia punya colour minimalis. Ya. Dari jauh saya dah nampak sebenarnya buku tu. Kita kena tengok macam dari jauh nampak tak. Sebab bila kita buat, terutama era sekarang ni buat TikTok kan, kita buat, kadang saya pernah buat live saya letak je buku Muhammad dekat tepi ni. Kita tak sebut pun. Tak sebut pun. Buku apa yang ada kuning tu? Muhammad ni, buku Muhammad ni yang mana satu. Kita pun ambil saja je test. Kita membaca kan, membaca psikologi pembaca. Kita kena letakkan diri kita sebagai pembeli. Ya, betul. Itu pun satu benda saya selalu, kalau pembeli ni datang, saya kalau layout kan masuk kedai buku, apa yang high level, apa yang kat bawah, itu pun kita pertimbangkan juga. Dia banyaklah sebenarnya. Saya tidak pernah berputus asa dengan buku ilmiah untuk universiti. Saya tak pernah. Saya sentiasa dan bayangkan bagi saya penerbit universiti ni dia ada harta karun. Betul. Harta karun ni tinggal jadi konten tinggal jarah aja harta karun ni. Harta karun ni tinggal jarah aja. Contoh tinggal keluarkan je. Memang tiada masalah. Bagi saya tidak lihat masalah. Saya lihat ada sentiasa di jalan, sama ada kita nak keluar pintu itu atau tidak, itu satu persoalan lain. Okey, ni ada last soalan. Last soalan panjang. Sebab tadi dalam kita bercakap, saya ada berminat tentang satu. Tajuk buku ataupun brand penerbit? Dua-dua. Mana satu yang akan menjadi pilihan kepada pembeli? Dua-dua. Pertama, kalau kita kena menerbitkan tajuk buku yang bagus, bila tajuk buku yang bagus, dia akan jadi setia kepada brand kita. Jadi dialah affiliate kita, dialah orang yang akan mempromosikan buku kami. Jadi kita kalau produk kita tak bagus, brand bagus macam mana pun orang tak akan beli. Betul. Jadi brand ni dia bukan, kita boleh cipta ilusi, maksudnya
kami bagus, kami ni, kita bercerita ilusi. Tapi lama-lama tembelang tu akan pecah. Sejauh mana kita boleh tutup gajah yang besar dengan nyiru yang kecil, kan? Tak boleh. Jadi pertama, kualiti benda pertama saya buat bukan brand, bukan pasal. Saya memang tahun lepas saya memang memfokuskan untuk memperbaiki flow penerbitan dulu supaya akhir produk tu tidak bermasalah. Itu pertama. Walaupun saya bahagian sale, tapi saya perbaiki flow penerbitan, mutu penerbitan. Bila mutu penerbitan ada, kami kena cari jualan dulu. Kami tak sempat buat branding. Jadi kami pergi hard sale lah, kita panggil hard sale. Tahun ni baru kami buat soft sale. Sebab dia lain, sebab kita tak ada duit lebihan untuk dibakar bagi buat marketing. Kita tak ada duit lebihan. Setiap duit tu kita kira untuk nak cetak balik buku. Kalau tidak kita tak mampu. Sebab ni nak cetak buku Muhammad, you perlukan ratus ribu untuk cetak buku Muhammad tu. Betul, saya tengok cover dengan dia punya material dalam dia apa semua memang mahal lah, dengan kira material bermaruah. Panggil bermaruah juga. Kata bermaruah hari ni. Jadi bagi saya percaya pada buku. Supaya orang boleh buku lah, terutamanya orang boleh sepadankan buku tu dengan brand kita. Supaya contohnya macam saya kan, sebab saya suka dua penerbit ni, saya suka lah sebab penerbit USIM pun baru-baru kan. Dari dulu memang saya suka dua penerbit ni, iaitu UKM dengan USM. Sebab ni buku-buku yang mereka terbitkan tu kena dengan selera pembacaan saya. Tapi kalau saya kadang saya pergi kat penerbit tu, kata yang ni boleh jual, ni boleh jual, ni boleh buat duit, ni boleh buat duit. Saya boleh tunjuk tau mana buku boleh buat duit. Saya boleh macam yang ni saya berasa patutnya boleh banyak ni, saya memang boleh ni. Dan sebab saya dah setia dengan produk tu lah, baru saya saya setia sebab kita dah tahu title tu. Buku mesti judul itu kena ada satu sekurang-kurangnya satu judul yang orang percaya, berpaut, kemudian kembangkan untuk branding. Kalau promote branding pun produk tak ada, dia akan bakar duit sia-sia. Sebab saya pentingkan, saya memang jaga bajet. Faham. Sebab swasta ni swasta ni kena jaga. Bajet kena betul-betul. Tapi kalau nak buat untuk penerbit universiti, boleh buat branding dulu sekali dengan judul buku. Jadi apa yang dibuat adalah promotekan penerbit universiti USIM ni fokus siapa. Macam saya, kalau tadi borak tadi, fokus je counselling. Jadi tapi counselling orang tak nak dengar. Kata fokus buku-buku psikologi. Healing. Tak, buku psikologi terbaik Malaysia. Ada di USIM tagline. Okey. Saya dapat idea ni. Idea percuma ni. Atau buat macam kalau ada buku tentang Farid kan, kalau banyak buku tentang buku-buku Islamik, kena ada lah. Macam kami kata kami menterjemahkan buku-buku kayak Agung Dunia ke dalam bahasa Melayu. Jadi orang dah ada satu keyword yang IBD buku terjemahan. Orang dah tahu lah nak cari buku tentang Karya Agung, IBDE. Kalau USIM bagi saya, kalau memang counselling lah forte je, jual lah buku-buku psikologi terbaik ada di sini. Jadi orang pun macam pertama orang pergi buku psikologi dulu, orang tanya USIM, lepas tu promote juga buku lain. Sebab tu dia ada teknik dalam pemasaran ni. Teknik macam mana kita nak add to cart, nak out dan increase the basket. Macam kita boleh online lah. Itu kita jalan. Sebenarnya dah hampir lebih sejam. Betul lah cakap Puan Ainul ni sebelum kita mula kan, dia cakap tak cukup sejam ni, kena lebih. Tak apa, sebabkan kekangan masa, kami mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Puan Ainul atas sebenarnya terlalu banyak ilmu saya dapat hari ni. Terima kasih banyak. Dan juga mungkin podcast ni kita akan kongsikan kepada orang awam, dan juga ilmu ni pun boleh diguna pakai, dan boleh diguna pakai dalam, sebenarnya bukan pada buku saja. Pada produk yang lain pun boleh diguna pakai. Dan tak ada masalah. Dan hari ni pun saya belajar dengan banyak falsafah sebenarnya. Yang saya berminat adalah kapitalis bermaruah untuk buku yang bermaruah. Ini salah satu strategi juga untuk falsafah menjual buku sebenarnya. Betul. Terutamanya buku ilmiah. Betul, buku ilmiah. Sebab dari segi buku-buku kami memang buku bermaruah. Memang bukan buku-buku biasa, buku-buku yang berkualiti. Memang boleh jual. Ingat memang boleh jual sebenarnya dari segi cakap Puan Ainul ni. Saya tak nak buang masa sebab kita dah lebih 1 jam. Mungkin kita akan sambung lain, mungkin edisi kedua pula. Sebab sebenarnya terlalu banyak lagi soalan. Saya dapat soalan 3 soalan je saya bagi ni, tapi dah elaborate terlalu banyak, terlalu mendalam, terlalu detail juga. Dan saya mengucapkan juga ribuan terima kasih. Ada apa-apa kata-kata akhir ke untuk, bukan kata akhir, kata-kata semangat atau pengurusan untuk kita majukan lagi industri buku ni? Saya rasa industri buku kena cepat beradaptasi. Itu paling penting. Kena cepat beradaptasi.
dan kita kena jadi industri yang leading sebab kita adalah content. Yep. Bila ini adalah zaman content, kita lah sebenarnya raja content kita lah. Buku sebenarnya raja content dan kita kena cepat beradaptasi dan jangan takut. Jangan takut untuk mencuba satu benda baru. Gagal tak apa, kita dah cuba. Gagal dengan teknik baru ni semua, jangan risau. Yang penting kita dah cuba, kita dah rasa. Tapi kalau tak mencuba tu rugi. Jadi pengalaman dan pengajaran yang saya kongsikan adalah bukan kerana sembang kencang lah. Memang kita dah, dan saya memang berharap terutamanya untuk industri buku ilmiah. Untuk buku ilmiah ni dapat lagi memecahkan lagi lebih banyak lagi. Sebab sebagai pembaca tegar buku ilmiah, memang saya inginkan lagi buku-buku ini berada dibaca. Kalau orang yang memang belajar tentang ada masalah, misalnya masalah kesihatan mental, dia boleh merujuk pada buku-buku yang terus kepada sumber asal dan boleh menemui penyelesaian. Dan buku-buku sebabnya bangsa ni diukur dengan ketamadunan. Ketamadunan itu diukur dengan ketinggian ilmu satu bangsa tersebut. Yang ketinggian ilmu itu ada pada buku-buku yang kita hasilkan. Berapa falsafah? Okey, falsafah lagi. Nanti saya tengok rekod, saya akan tulis balik. Terima kasih. Okey, itu saja. Okey, terima kasih banyak Puan Ainul. Terima kasih USM Podcast menjemput saya. Semoga tidak terima kasih Edit. Terima kasih kepada terima kasih kepada USIM Podcast kerana menjemput saya. Sebagai tidak serik, jemput lagi, saya sangat gembira. Saya akan jemput lagi. Nanti kita sesi kedua pula. Okey, terima kasih juga kepada background kepada panel dan juga kepada penonton. Dan penonton boleh dengarkan podcast ini di www.podcast.usim.edu.my dan juga melalui Spotify, Apple dan Google Podcast. Okey. Sekadar siaran kita, jumpa lagi di podcast seterusnya dari siri Bual Buku Bicara ini hanya di USIM Podcast sahaja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey. Anda sedang mendengar USIM Podcast.